Yalah, sekarang ini bukan saja kita lihat ibu bapa sibuk membuat persiapan persekolahan anak-anak, tapi juga sekarang ini ibu bapa khususnya umat Islam sedang sibuk membuat persiapan untuk menjelang Ramadan yang bakal menjelang tiba esok hari. Ya, betul. Dalam Ramadan, jadi topik kita hari ini berselang-selilah Ramadan sekolah kan. Jadi untuk slot kita topik esok ni kita gabung dua-dua, Ramadan dan juga sekolah. Hari ini kita bawakan seorang pakar psikologi untuk membincangkan bagaimana sebenarnya tentang perubahan ataupun situasi yang perlu dialami oleh anak-anak bila masuk sesi persekolahan baru, lepas tu masuk ke bulan Ramadan. Jadi apakah persiapan dari sudut mental untuk ibu bapa juga di luar sana sedang menonton sekarang ini kan. Kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita bawa pada pagi ini iaitu Puan Nur Hafizah Ramli, Psikologi Perkembangan Mind Scheme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput. Sama-sama. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Ialah kita nak membantu ibu bapa di luar sana. Ialah kita lihat perubahan situasi, khususnya mungkin ada anak-anak yang baru memulakan sesi persekolahan hari ini, lagi murid-murid darjah 1. Ialah kita nak fahami dari segi perubahan psikologi mereka, pemikiran mereka. Bagaimana kita nak bantu ibu bapa di luar sana dalam menghadapi situasi hari pertama persekolahan dan juga esok hari kedua persekolahan merupakan hari pertama puasa. Betul. Okey, baik. Sebenarnya kan bila kita sebagai psikologis perkembangan lah kan, bila kita cakap pasal anak, sebenarnya suka untuk saya sendiri sentuh tentang ibu bapa juga, especially first time parents kan, yang anak yang pertama kali masuk sekolah kan, mereka pun perlu ada fasa transisi sama juga macam anak. So yang penting untuk ditekankan adalah parents menyediakan satu fasa transisi untuk anak ke sekolah. Walaupun anak tu dah lama sekolah ke ataupun baru nak mula sekolah, kan dah cuti sebulan. Betul. Terlalu lama kan, perubahan rutin dan sebagainya. Jadi kena ada fasa transisi lah yang kita tekankan kat situ. Even parents pun sendiri kan kena ada fasa transisi. Itu yang perlu disediakan lah. Contohnya 2-3 minggu, 2 minggu ke seminggu sebelum masuk sekolah kena tidur lebih awal kan, rutin tu kena start semula. Sebab kalau kata esok nak sekolah, hari ni baru nak tidur awal, dia tak menjadilah, dia tak bersedia secara psikologi. Walaupun difahamkan seminggu pertama ni tak ada sesi akademik kan, tapi masih orang kata apa, bila pergi sekolah ada peraturan kena ikut, kena bersosial kan dengan cikgu dan sebagainya, tu ada persediaan lah. Fasa transisi itu penting untuk orang kata kita sediakan secara psikologi lah. Sebab psikologi ni dia emosi dan tingkah laku. Selain daripada bersedia emosi, kena bersedia tingkah laku. Kalau kita selalu cuti sekolah tu dengan game ke, dengan gadget, tiba-tiba tak pernah pergi petang-petang exercise ke kan, tiba-tiba nak kena bangun pergi sekolah, so stamina tu tak ada. So kena bersedia dari segi emosi dan juga tingkah laku lah. Apa sebenarnya antara di sebalik penjelasan psikologi anak-anak yang menangis waktu hantar hari pertama sekolah, ataupun kalau kadang-kadang ada yang hari pertama okey, hari kedua menangis kan, ragam macam-macam lah kan, menangis tu antara salah satu contoh lah kan. Penjelasan dari sudut psikologinya untuk kita memberikan pemahaman kepada ibu bapa kenapa anak-anaknya berkelakuan sedemikian. So pertama sekali ibu bapa kena faham bahawa anak-anak dia ada kebimbangan. Kebimbangan ni dia bukan kita kata sentiasa negatif lah kan, tak boleh bimbang dan sebagainya. Kebimbangan tu normal. Dia adalah satu orang kata developmental crisis lah untuk kanak-kanak. So kebimbangan kepada perpisahan, separation anxiety. Biasanya bila first time, kalau yang tak pernah bertadika ke, taska ke kan, yang mak jaga dekat rumah, so nak pergi sekolah tu dia ada satu kebimbangan kepada perpisahan. Dan yang kedua, bila dah hari kedua baru nak menangis contohnya kan. So mungkin dekat situ ada orang kata apa, dia lambat sikit nak merasai perubahan tu. Dia first dia happy kan pergi. Bila pergi sekolah, makan ada time, main ada time kan, kena belajar kan. Kepada peraturan-peraturan tu, orang kata apa, emosi dia baru nak bertindak balas. So dia akan menangis, and kita kata itu adalah completely normal lah. Okay? As long as dia tidaklah memberikan reaksi yang berlebihan, contohnya sampai 2-3 minggu macam tu, menangis yang keterlaluan, yang tu mungkin perlu dapatkan orang kata penilaian atau konsultasi untuk bantu anak lah. Kan, tak semestinya kita nak kata semua ke arah diagnosis, tidak. Kita kena faham lah benda tu kan, jumpa psikologis bukan untuk diagnosis. Macam saya mungkin bukan mau kepada diagnosis. Kita ada clinician, kita ada psychiatrist yang mau kepada diagnosis. Tapi macam saya kata,
kebimbangan tu normal, semua anak kena ada. Kan, semua anak kena ada. Kalau tak ada tu pun dia boleh jadi sesuatu yang tak normal juga sebenarnya kan. Bercakap berkenaan kebimbangan tu kan. Kadang-kadang kan kita lihat dalam situasi sekarang ini bukan anak yang risau tapi mak ayah terlebih risau. Mak ayah, betul. Kadang-kadang mak ayah ni overthinking. Dia fikir boleh ke anak aku nanti nak berkawan dengan orang, macam mana kalau anak aku nak pergi ke tandas, macam mana anak aku nak berkawan dengan orang lain, nak makan macam mana. Jadi terlalu banyak fikir tu. Betul. Sampai membuatkan satu perkara yang boleh kita gambarkan sebagai anxiety dan sebagainya. Parental anxiety, betul. Zaman perkembangan teknologi ni kan, dia ada pros and cons, dia ada kebaikan dan keburukan. Keburukan dia mungkin bila kita tengok dekat media sosial, semua parents berkongsi pasal anak-anak akan pencapaian akademik dan sebagainya, itu sebenarnya secara tidak langsung atau tak sedar dia menimbulkan parental anxiety, kebimbangan kepada ibu bapa itu sendiri. Kan? Dia tanpa orang kata tak sedar, dia membandingkan anak dia dengan anak orang lain. So itu yang datangnya kebimbangan sebenarnya. Kan? Tapi kebaikannya adalah zaman ni, contohnya kami sebagai psikologis kan, ahli psikologi ni dah sama-sama keluar ke media sosial, so kita orang kata apa, membantu parents kan, untuk memahamkan perkembangan anak macam ni, ada tahap dia kan, setiap anak tak sama, walaupun keluar daripada perut yang sama dia boleh jadi berbeza. Betul. So ibu bapa kena faham yang tu dululah dan elakkan untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain, sebabnya anak kita dibesarkan dengan persekitaran yang tidak sama dengan kawan-kawannya kan. Jadi apa yang kita boleh buat kalau kata kita nampak ada benda yang kita boleh perbaiki kan, dari segi akademik ke, sahsiah ke dan sebagainya, kita dapatkan bantuan daripada pakar. Kan, so itu salah satu usaha kita lah, daripada kita bimbang tapi kita tak ada buat apa-apa. Kan. Sebab ibu bapa ni kadang-kadang bukannya dia secara sengaja nak membandingkan kan, tapi there's a word, ada term conformity kan, maksudnya kita tanpa sedar tu kan, you tak sedar, you nak confirm dengan orang lain supaya kita sama, kita tak nampak berbeza kan. Itu langsung ibu bapa akan membandingkan anak mereka. But do you agree with this, adakah puan bersetuju dengan konsep conformity ni yang juga boleh menjadi faktor penyumbang kepada ibu bapa yang jadi macam overprotective, yang terlalu mementingkan ataupun membeza-bezakan anaknya dengan anak orang lain. Betul-betul saya setuju. Memang secara tak sedar kita akan confirm kan. Kita akan cuba untuk masuk. Kalau kata kita berbeza sikit, kita rasa macam tak best kan, berbeza kan. Itu yang orang kata apa, ibu ayah tu sendiri di zaman yang mencabar ni, bukan saja anak kena pergi tuition dan sebagainya, ibu ayah tu sendiri kalau ada masa cari ilmu. Cari ilmu psikologi yang betul lah. Bukan sekadar sekarang ni banyak studio psikologi juga. Studio psikologi kita nampak macam psikologi tapi dia bukan. Kan, cari ilmu psikologi yang betul, ilmu parenting yang betul, supaya kita dapat mengelakkan kesan-kesan negatif daripada situasi macam tadi. Walaupun kita tak boleh dapat, orang kata nak elakkan sepenuhnya, tak payah tengok TikTok, tak payah tengok media sosial, itu mustahil. Tapi apa yang kita boleh buat adalah educate diri kita supaya kita dapat mengurangkan kesan negatif yang berlaku daripada itu kan. Contoh macam anak tengok gadget dan sebagainya, kita tak salahkan gadget 100%, tapi kita boleh educate anak kontrol penggunaan gadget contohnya kan. Okey. Untuk situasi esok pula, hari ini kita dah gambarkan situasi hari pertama persekolahan. Esok pula mungkin lagi mencabar untuk ibu bapa, sebab esok merupakan dah bermulanya bulan Ramadan. Jadi bagaimana untuk persiapan mental dan juga fizikal yang boleh ibu bapa berikan kepada anak-anak mereka ialah untuk menempuhi hari persekolahan dalam masa yang sama berpuasa. Bagaimana puan? Okey, baik. Persediaan macam tadi saya kata persediaan dari segi emosi dan juga fizikal lah kan. Okey, nak menyediakan anak ni kita tak boleh esok nak puasa, hari ni baru kita bercakap tentang puasa. Kita kena faham bahawa kanak-kanak tu dia kena ada satu jangka masa yang tertentu untuk dia biasakan diri. So kita kena bagi tahu, kalau nak ajar anak berpuasa, bagi tahu puasa tu apa kan, bagi maklumat yang cukup untuk anak tahu. Sebab kerana bila anak tak tahu, itu yang boleh timbul kebimbangan yang keterlaluan lah. Kan. So nak menyediakan anak puasa pergi sekolah at the same time boleh, tak ada masalah, tapi kita kena ada fasa transisi yang saya kata, itu yang paling penting, dan berikan anak maklumat yang patut anak tahulah. Contoh kalau nak puasa, macam saya kata puasa tu apa, pukul berapa kena puasa kan, kenapa kita kena puasa, dan at the same time pergi sekolah kan. So
bantu anak untuk at least pergi sekolah tak rasa penat sangat. Contohnya kan rehat, kan kurangkan aktiviti aktif sangat, kan kena bagi tahu dia, kena bagi maklumat. Sama juga macam pergi sekolah yang anak baru darjah 6 masuk darjah 1 kan, so kita bagi tahu sekolah tu apa, okey ada jadual apa kat sekolah, ada aktiviti apa kat sekolah, maklumat-maklumat tu kena bagi tahu dekat anak. Kita tak boleh nak expect kita hantar anak pandai-pandai lah dia orang sendiri figure tak boleh lah macam tu. Even kita orang dewasa pun kan, kalau ada yang ada anxiety ke, ada kebimbangan yang tinggi sikit daripada normal ke kan, bila dia tak tahu semua maklumat tu, itu yang menyebabkan dia jadi overthinking. Kan apatah lagi anak kecil. So itu yang saya rasa yang sangat-sangat penting lah, fasa transisi dan memberikan maklumat yang tepat kepada anak. Kita jangan sugarcoat ke dan sebagainya, kita bagi maklumat so that mereka bersedia. Sebab emosi yang negatif tu sebenarnya sihat. Macam stres kan, parents sekarang tak nak anak stres, so tak payah pergi tuition dan sebagainya. Sebenarnya stres tu perlu dan penting untuk perkembangan diri sebenarnya. Cuma kadang-kadang cara kita kot sebagai parents kan, parents millennial sekarang mungkin dengan media sosial, dia start dengan media sosial tu kan, tanpa sedar kita compare, terbandingkan. Itu yang jadi negatif tu sebenarnya. Kalau saya berfikir juga masa sekolah dulu ada sukan lah, tuition kan. Penat tu memang penat stres. Satu hari. Kalau saya jadi mak bapak masa saya kecil-kecil dulu lah, saya fikir macam tak nak hantar anak tuition. Penat. Betul bila Puan kongsikan itu, betul lah sebenarnya stresnya ada stres yang baik sebenarnya kan, yang akan menjadi pembangkit kepada kita untuk bergerak kepada menjadi lebih baiklah di masa hadapan kan. Okey, cerita berkenaan budak-budak ni, mereka ada tantrum mereka sendiri kan. Kita ibu bapa tak boleh kawal kadang emosi mereka tu pun, because dia tak boleh nak regulate emosi dia sendiri, jadi dia tantrum kan. Jadi situasi ni nak menghantar anak-anak ke sekolah ni, kalau dah tantrum dengan mak bapak lambat nak pergi kerja lagilah, dia berperanglah dua tu kan. Jadi apa yang boleh dilaksanakan oleh bapa ni untuk orang kata win-win lah, dua-dua pihak boleh menang lah dalam situasi yang tegang ni kan. Okey. Alright. Untuk tantrum, isu tantrum memang isu yang sangat serius lah kita katakan, sebab kita pun nak bekerja pagi ni kan. So pertama sekali berbalik kepada yang tadi tu, fasa transisi, itu memang sangat memberi kesan kepada tantrum, perubahan tingkah laku kan. So mereka lebih bersedia. Kalau menangis pun mungkin tak lama. Sebab dia dah dapat info kan apa akan berlaku dekat sekolah kan. Okey. Dan kita sendirilah sebagai parents, mungkin kita mungkin terpaksa bangun lebih awal daripada biasa ke kan, untuk menyediakan waktu-waktu kritikal tu. Okay, kan, menyediakan waktu-waktu kritikal tu. Sebab tantrum tu kita tak boleh nak elak. Dia adalah natural, orang kata fitrah kanak-kanak lah kan. That's why kita kata daripada kecil tu, kalau ada masa cari ilmu psikologi kanak-kanak, untuk kita daripada kecil tu kita dah orang kata cegah lah supaya dia jadi lebih serius, macam tak nak pergi sekolah langsung ke kan. So itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya saya rasa pihak sekolah pun perlu memainkan peranan jugalah kan, di mana cikgu-cikgu pun perlu diberikan latihan ataupun at least pendedahan kepada isu-isu separation anxiety kan, tak nak pergi sekolah ni, school refusal ni, so that mereka pun boleh bantu kata menguruskan bila anak dah sampai sekolah. So apa aktiviti yang boleh diorang sediakan untuk anak tu rasa happy nak masuk sekolah. So parent pun dah boleh tinggal anak. Kadang-kadang kita hantar pergi sekolah terus masuk kelas. Kan, mungkin ada inisiatif yang mungkin pihak sekolah boleh bincang sama-sama, at least satu masa tu bawa pergi, ada aktiviti yang fun ke, seronok kan, untuk macam tadi ada maskot apa semua tu, bantu tak sebenarnya? Yang itu pun salah satu cara juga yang kita boleh inilah. Sebab kita nak wujudkan persekitaran yang menerima. Yang menerima, betul. Dan transition daripada kat rumah tadi tu nak pergi sekolah, especially yang baru pertama kali sekolah kan. Jadi kerjasama pihak sekolah pun mainkan peranan juga lah. Okey, apa yang kita boleh pelajari kat sini adalah fasa transisi itu sangat penting. Persediaan daripada ibu bapa untuk anak-anak mereka dari segi mental dan juga fizikal. Lagi-lagi nak menempuh hari pertama sekolah, satu perkara, dan esok merupakan bulan Ramadan. Pasti satu cabaran, namun perlu kita lalui, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan. Insya-Allah. Terima kasih Puan Hafizah bersama kita hari ini. Terima kasih juga menjemput. Berkenaan dengan topik kita, memberikan tips sedikit sebanyak kepada penonton kita bagaimana untuk mengendalikan anak-anak yang pertama kali ke sekolah dan juga esok akan berpuasa. Okey.